Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Kita masih lagi dalam beriman kepada hari akhirat. Perkara yang ke-10 dalam perbincangan ini iaitulah Al-Mizan. Al-Mizan maksudnya timbangan amalan. Neraca. Neraca. Di mana setiap amalan yang kita buat ni akan dikira, akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana yang baik kita nampak, yang tak baik pun na'udzubillah nampak juga. Wajib kita beriman kepada penerangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan baik dan jahat manusia akan ditimbang di hari kiamat. Ini tak lagi dah. Demi membuktikan keadilan Allah. Kalaulah kita kata ni mu ni baik, mu tak baik, tanpa dikira, tanpa ditimbang, tak nampak sangat. Tapi bila kita timbang, naik. Macam kita pergi jemaah haji, kita pergi Mekah. Dia tak ngaku dia banyak barat. Saya sikit dah. Barat saya tak banyak. Letak atas timbangnya, awak lebih ni. Kalau tidak, waktu nak bayar, balas dia. Tak mahu bayar. Jadi manusia ni tak ngaku. Hak dia tak ngaku. Bila tunjuk timbangnya, sudah. Nampak. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan. Surah Al-Anbiya ayat 47. Dan firman-Nya lagi, wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, yakni keadilan. Maka sesiapa yang berat timbangan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Dan firman-Nya lagi, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 6 dan 7. Hadis-hadis yang menerangkan hal timbangan amalan adalah menunjukkan raja timbangan yang hakiki. Maknanya raja ni akan dipasang yang hakiki, bukan kata majazi. Yang mempunyai dua piring. Dia tak pakai elektronik ni payah. Dua piring ni, maknanya dua orang panggil Melayu kata apa ni? Tepak timbangan. Macam kita suka sama dulu kan, tak batu sebelah, tak bagai sebelah. Dan Allah akan pindahkan amalan hamba menjadi benda yang boleh ditimbang dan mempunyai keberatan, lalu diletak amalan baik di satu piring timbangan dan amalan jahat di piring yang kedua. Mengenai neraca timbangan ini, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah berqasidah. Dia kata apa qasidah dia?
Tengok terjemahan dia. Apakah kamu tidak percaya akan timbangan amalan, diletak neraca timbangan di hari hisaban amalan, dalam kalangan mereka ada yang berat amalan dan ada yang ringan. Di dalam Quran ada penerangan dan penjelasan. Neraca itu ada jarumnya dan ada piring timbangan. Kedua piring itu melihat kepada jarumnya. Yang menilaikan neraca itu bukanlah perkara maknawi, bahkan timbangan hakiki dapat disaksi oleh orang-orang yang beriman. Itu terjemahan dia lah. Ambil daripada qasidah Ibnu Qayyim. Apa huraiannya? Habislah kita tentang perkara timbangan. Jadi kita lihat di sini, bilakah berlakunya timbangan ini? Wahada, ini tak ada dalam kitab ni, tertinggal terjemahannya. Wahada wa yakunu waznul amal. Kata dalam kitab ini lagi, timbangan amalan itu selepas daripada sempurna hisab. Dia hisab dulu. Hisab dulu, berapa kilo, berapa tan kita punya kebaikan. Wal'iyazubillah, berapa tan pula kejahatan. Tak letak di sini, ambil letak di atas neraca timbangan. Itu dia panggil, timbangan ini berlaku selepas hisab. Kerana timbangan itu untuk dibalas. Maka berlaku dia selepas muhasabah, yang berlaku untuk menetapkan amalan-amalan yang berlaku. Takat mana? Dan timbangan itu untuk menzahirkan kadar. Yang mana lebih berat? Supaya balasannya mengikut kira-kira. Dan tidak berlaku timbangan ini pada hak Nabi-Nabi dan malaikat. Dan orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah. Kan ada dalam hadis tu 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi orang-orang ni, para anbiya tidak termasuk dalam orang yang kena timbang. Ini petikan daripada syarah pada aqidah at-tahawiyah. Kita pergi kepada perkara yang ke-11 dalam bab ini, iaitulah as-sirat. Yang kita selalu baca as-sirat tu, maknanya titian siratal mustaqim. As-sirat, kita juga beriman bahawa sesudah hisaban dan timbangan amalan, ini dia tartatib turutan. Mula-mula hisab, lepas tu wazan, timbangan, kemudian pergi ke as-sirat. Manusia akan berpindah daripada tempat perhimpunan untuk melalui titian as-sirat yang terletak di atas neraka Jahannam. Walaupun ada hari ini, ada setengah ustaz kita ni tak ramai. Tapi dah mula nak mempertikaikan tentang as-sirat. Adanya sirat. Jadi buat apa? Benda-benda yang telah jelas dalam hadis, dalam Quran ini, kita cuba nak kaji-kaji balik, nak teliti-teliti. Sama ada dia hakiki, majazi. Tidak perlu. Yang penting bagi kita bagaimana nak melintasi as-sirat. Bagaimana nak buat persiapan untuk melintasi as-sirat. Jadi kalau kita setakat duk main waktu teori-teori, akhirnya manusia jadi tak takut pula as-sirat. Ini lagi bahaya. Kita jangan duduk tupu benda-benda yang far'iyat, tupu benda yang asli, yang besar. Jadi manusia selepas daripada itu berpindah untuk melalui titian as-sirat yang terletak di atas neraka Jahannam. Semua manusia akan melalui titian ini. Para anbiya, siddiqin, orang mukminin, kafirin, orang-orang yang dikenakan hisaban, yang tidak dikenakan hisaban, semua akan lalu. Sesiapa yang lurus di atas jalan Allah di dunia ini, akan luluslah perjalanan mereka di atas titian as-siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan kami daripada mereka itu. Dalam setengah hadis sahih, diterangkan bahawa manusia akan melalui titian ini. Senang susah di atas titian ini adalah bergantung kepada amalan manusia di dunia. Apa yang kita buat atas dunia ni? Itulah bagaimana. Di antaranya,
Di antara manusia ada yang dapat melaluinya secepat bintang jatuh, laju. Ada yang dapat melaluinya secepat angin meniup. Ada yang dapat melaluinya secepat kelipan mata. Kelip mata, lap, duduk sana. Ada yang dapat melaluinya separuh berlari. Cepat dan lambat melaluinya adalah menurut kadar amalan manusia. Orang yang sedikit amalan saleh akan melaluinya dengan tersungkur sebelah tangan dan terangkat sebelah yang lain. Allahu Akbar. Tersungkurlah sebelah kaki dan terangkatlah sebelah yang lain. Api neraka akan menyambar mereka, tetapi mereka dapat menyelamatkan diri. Sempat lagi dia lepas, walaupun kulit dia koyak rabuk habis. Salah habis. Ketika mereka selamat, mereka berkata kepada neraka, Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kami daripada engkau. Jadi bila dia selamat, walaupun dia cari habis dah. Cari pun tak apa, tapi jangan jatuh. Yang kita memangnya jatuh dalam neraka. Setelah, Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kami daripada engkau, setelah dia memperlihatkan engkau kepada kami. Dan sungguhnya Allah telah memberikan kepada kami barang yang tidak diberi kepada orang lain. Nah ini ambil daripada Al-Tahawiyah juga. Kita dapati banyak hadis-hadis yang menyentuh hal titian as-sirat ini. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahawa ada seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya Nabi. Dengan katanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dapat melihat Tuhan kami di hari kiamat? Yang soalan dia ni, apakah kami? Hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah membahayakan kamu bila kamu melihat bulan di malam purnama? Bulan malam purnama yang curang, boleh tengok tak boleh tengok? Itu bandingan. Mereka menjawab, tidak membahayakan kami ya Rasulullah, boleh tengok bulan. Tapi kalau nak tengok matahari juga, tengok bulan, boleh. Baginda bertanya, apakah membahayakan kamu ketika kamu melihat matahari yang tidak dililingi oleh awan? Mereka menjawab, tidak. Maknanya ada sekatan ke? Ada sekatan kalau kita nak tengok matahari waktu tak ada awan. Boleh tengoklah. Baginda berkata, kalau begitu, matahari yang waktu langit juga boleh tengok, bulan waktu purnama boleh nampak. Kalau begitu, maka kamu akan dapat melihat Allah. Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti seraya berfirman, siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah ia mengikuti apa yang dia sembah itu. Mu sembah batu, pergi cari batumu. Mu sembah kayu, pergi sembah kayu. Sembah Allah, mari sini. Orang yang menyembah matahari akan mengikuti matahari akan mengikuti matahari. Dan orang yang menyembah bulan akan mengikuti bulan. Orang yang menyembah taghut akan mengikuti taghut. Makna taghut kita cerita itu kan, syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim, benda-benda yang mungkar. Dan dalam kalangan umatku masih ada orang-orang yang munafik, wal iyyazubillah. Ada di kalangan kita ni orang munafik, kita minta perlindungan Allah Taala daripada sifat munafik ini. Allah akan mendatangi manusia dengan rupa yang mereka tidak kenal. Tengok, 37 di bawah. Nota kaki, 37. Berkata ulama, orang-orang munafik berkekalan ada dalam golongan mukmin. Allah, takut kita. Kerana mereka dahulu di dunia bersembunyi dalam kalangan orang-orang mukmin. Dia sembunyi. Atas masjid juga dia duduk, tapi tak beriman. Mereka pun bersembunyi juga dalam kalangan mukmin di akhirat. Mereka mengikuti perjalanan orang-orang mukmin, berselit-selit dalam kalangan mereka, berjalan mengikuti cahaya mereka, hingga Allah mendindingkan mereka dengan benteng, dengan dinding. Lalu hilanglah daripada mereka cahaya orang-orang mukmin, hingga jadilah tempat kediaman mereka di dasar neraka, wal iyyazubillah. Ini daripada syarah Imam Nawawi pada syarah Sahih Muslim. Mana orang munafik ni, oleh kerana dia sama dengan kita dalam dunia ni, dalam akhirat boleh cuba nak menyelit juga, nak silah-silah orang mukmin.
Jadi bila sampai peringkat akhir, Allah Ta'ala dindingkan. Cahaya tak ada, dia tak boleh jalan lagi, dia masuk dalam neraka. Wal'iyazbillah. Jadi Allah berfirman, apabila bertemu dengan hamba-Nya pada di kiamat, fayaqulu ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Mereka berjawab, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Sebab dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal. Ini adalah tempat kami. Kami akan tunggu hingga datang Tuhan kami. Ketika dia datang, kami akan kenal. Kemudian Allah datang kepada mereka dengan rupa yang mereka kenal. Tengok nombor 38 di bawah. Al-Qurtubi menafsirkan hal ini dengan katanya, makam ini, mana tempat ini adalah merupakan makam yang dahsyat. Tempat yang sangat dahsyat. Di mana Allah SWT menguji hamba-hambanya supaya berbeza yang jahat daripada yang baik. Iaitulah orang-orang munafik masih bercampur dengan orang-orang mukmin kerana menyangka bahawa mereka juga beriman dan boleh bersekedudukan dengan mereka sebagaimana mereka pernah bersekedudukan di dunia. Allah menguji mereka dengan mendatangi mereka dalam rupa yang dahsyat dan menakutkan. Seraya berkata kepada manusia, aku Tuhan kamu. Orang-orang mukmin tidak mengaku kerana mereka telah ada pengetahuan tentang Allah. Dan Allah bersih daripada rupa yang dilihat itu. Kerana itu mereka berkata, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Kami tidak mensyirikkan engkau dengan sesuatu pun. Ini huraian ini diambil dari kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, jilid yang ke-11, halaman 367. Kemudian bila Allah datang kali yang kedua, dengan rupa yang dikenali, Allah berfirman, aku adalah Tuhan kamu. Aku adalah Tuhan kamu. Mereka menjawab, engkaulah Tuhan kami. Kita kenal sifat-sifat Allah. Sifat yang sempurna, yang semua yang kita belajar dalam sifat-sifat Allah. Nama-nama yang indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Mereka mengikuti Allah, lalu dibentangkan sisian di hadapan neraka Jahannam. Maka aku dan umatku, kata Nabi SAW, maka aku dan umatku awal-awal orang yang melaluinya. Nah, kita dengan Nabi ikut sekali. Dan tidak bercakap di hari itu kecuali para Rasul alaihimussalatu wassalam. Seruan para Rasul pada hari itu ialah, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Allahumma Rabbi sallim, sallim. Nah, jadi, Nabi-Nabi bercakap, tapi dia kata apa? Allahumma Rabbi sallim, sallim. Dan pada sisian itu ada besi yang berhubung tajam seperti duri pohon as-sa'dan. Jadi pohon sa'dan apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, pernahkah kamu lihat duri as-sa'dan itu macam mana? Dipanggil kalalib. Kalalib ini besi pencakut itu seperti sa'dan. Mereka menjawab, ya pernah melihatnya. Kita sini tak tahu apa duri sa'dan, tengok apa sifat dia sa'dan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung, besi itu pencakut nak tarik orang. Seperti duri as-sa'dan inilah. Tetapi tidak diketahui kadar besarnya kecuali Allah. Besi itu mencucuk masuk ke dalam tubuh manusia dengan sebab amalan manusia mengikut kadar amalan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berat tu. Jadi besi pencakut. Di antara mereka ada yang mukmin yang dijaga oleh amalannya, dan di antara mereka ada yang diseksa hingga ia diselamatkan. Maknanya kena seksa dulu, kemudian diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa masuk ke dalam syurga. Jadi selamat lagi lawan dia. Tengok dia kata nombor sini, nombor 39 di bawah. Sebahagian daripada hadis yang panjang ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Mana hadis ini telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Lalu di atas titian inilah yang dimaksudkan oleh kalimah dalam Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
Surah Maryam ayat 71. Jadi, kalimah wariduha dalam ayat ini, maksudnya, dan tidak ada seorang pun daripada kamu, melainkan akan mendatangi titian di atas neraka ini. Tengok ditulis Maryam 17 di sini. Tengok dalam nota kaki kita 71. Kerana tidak ada seorang pun yang terlepas daripadanya. Mana semua orang akan melalui siratal mustaqim. Akan lalu siratal mustaqim. Tak kira siapa dia lalu. Tapi tengok darjah. Orang yang laju, orang yang lalu, ambil nama lalu pun ada. Tengok pada pangkat kedudukan masing-masing. Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya la yadkhulul nar illa syaa Allah." La yadkhulun nar insya Allah min ashabis syajarati ahadun allazina bay'u tahtaha. Maksudnya, tidak akan masuk neraka insya-Allah seorang pun daripada ashabis syajarah. Siapa dia ashabis syajarah itu? Iaitulah sahabat-sahabat yang mengadakan bai'ah, ikat setia di bawah sepohon kayu yang dinamakan Bai'atul Ridwan pada tahun ke-6 Hijrah di Al-Hudaybiyah. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita Hudaybiyah ni cara panjang, baca dalam buku sejarah Mekah yang kita tulis. Mekah Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku tu anda tak panjang cerita ni. Lalu Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana dengan ayat ini? Wa in minkum illa wariduha. Jadi setiap orang ni akan melalui siratal mustaqim ini. Nabi kata orang ni lepas. Macam mana? Maksudnya, dan tidak seorang pun daripada kamu melainkan akan mendatangi titian ini. Baginda menjawab, tidakkah Allah Ta'ala telah berfirman, Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Jadi Allah Ta'ala firman dalam ayat ini, dalam surah Maryam ayat 72. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu dipanggil ayat Maryam 72. Dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa semua hamba akan melalui titian di atas neraka Jahannam. Dan bukanlah semua yang melalui itu pasti masuki neraka. Tidak. Bukan syarat orang masuk ni, orang lalu atas sirat tu orang masuk neraka. Tidak. Dia akan lepas. Kerana Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin dan membiarkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Kemudian apabila orang-orang mukmin menyeberangi titian as-sirat itu, mereka berdiri di atas jambatan yang menceraikan di antara syurga dengan neraka. Dia akan berdiri di situ. Dia panggil qantarah. Tanda situ, tempat penceraian itu nama dia qantarah. Qantarah dengan tawsa. Waqafu ala qantarah. Mana berjalan terduduklah. Kemudian apabila orang menyeberangi siratal mustaqim, mereka berdiri di atas jambatan qantarah yang menceraikan di antara syurga dengan neraka. Di sinilah peluang bagi orang yang dizalimi membalas akan orang yang lain. Jadi pada waktu itu diberi kuasa, orang yang kena zalim dia boleh balas kepada orang yang zalim pada dia. Jadi kita tengok dari sini. Orang zalim ambil harta orang, balas. Orang pukul orang, pukul orang. Orang yang duduk buat fitnah pada orang, jumpa dah dia hari. Jadi kalau orang saya buat fitnah ni, jumpa dah dia. Dengan kawan dia tu, senang-senang saya buat fitnah. Buat tuduhan kepada apa yang kamu nak. Maka marilah hadis muflis tu. Hadis muflis akan kita ambil amalan dia, ambil duit pada orang tu. Kalau tak ada amalan dia ambil kesalahan orang tu, dia letak atas kepala orang buat fitnah.
Itu bahaya. Apabila sudah habis, bila selesai semua berlaku pembalasan, balas balik apa yang jahat pada kita, maka diizinkan memasuki syurga. Habis masuk syurga saja. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhallasul mu'minuna minan nar, fayuhsabuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, wa yaqtasu li ba'dihim min ba'din mazalim kanat bainahum fid dunya, hatta idza hazzabu wa naqaw uzina lahum fi dukhulil jannah." Uzina lahum fi dukhulil jannah. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. رواه البخاري. Maksudnya akan selamatkan orang-orang mukmin daripada api neraka. Orang mukmin selamat daripada api neraka. Mereka akan ditahan di atas jambatan qantarah tadi. Akan ditahan di atas qantarah. Jambatan itu qantarah yang terbentang di antara syurga dan neraka. Lalu sebahagian daripada mereka membalas terhadap kezaliman sebahagian yang lain yang pernah berlaku masa hidup di dunia ini. Hingga apabila telah habis dan bersih, maka barulah diizin bagi mereka memasuki syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya seorang daripada kamu kenal tempat kediamannya dalam syurga lebih daripada dia kenal rumahnya di dunia ini. Mana orang tu kenal tempat duduk dalam syurga tu sebagaimana dia kenal tempat duduknya di atas dunia ini. Itu di antara betapa jelasnya, betapa terang benderang di hadapan kita kedudukan kita di hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah perbincangan kita yang terakhir dalam bab ini iaitulah surga dan neraka, al-jannatu wan nar. Ini kita akan bahas di dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi kita nampaklah bahawa titian Siratal Mustaqim diriwayat oleh ramai pada sahabat. Jadi tidak perlulah kita duk pertikai lagi. Titian ini mari daripada maknawiyah ataupun majaziyah atau hakikiyah. Jadi Allah Ta'ala macam nak letak masni jahannam. Cuma ada dalam riwayat lain daripada seorang sahabat dia kata, "Balaghani, telah sampai kepada aku bahawa sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut." Jadi macam mana nak lalu? Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana bukan kuasa kita. Benda-benda perkara yang gaib tidak perlu kita perbahaskan. Sehingga menerimakan keceraluan. Ada atau tak ada siratal mustaqim. Jadi kalau tak ada, apa jadi? Benda sudah ada. Wa in minkum illa waridha. Cuma sifat-sifatnya macam mana? Itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita wajib beriman, percaya bahawa benda itu berlaku. Jadi bila kita tahu benda itu berlaku, apa yang kita nak? Buat persiapan banyak-banyak. Buat persiapan awal-awal lagi bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua amalan kita akan dihisab. Setelah dihisab akan ditimbang. Setelah ditimbang kita akan dapat lalu. Siratal Mustaqim ini mengikut keputusan. Dia panggil rizak amalan kita. Kalau rizak baik, lalu atas Siratal Mustaqim masih silap menyambar. Macam kuda yang pantas, macam orang berlari. Na'udzubillah, ada orang yang merangkak, dicakup dengan pencakup sehingga luka-luka habis tubuh dia, lepas lagi. Pamakdusun panajin, ada orang yang luka bertalah habis tubuh tak dilepas. Ada orang yang na'udzubillah bila sampai sini terus tergelincir, jatuh. Kalalis pencakuk ni seperti duri Sa'dan kata Nabi, kepala cangkuk kena duk tarik di tepi-tepi neraka Jahannam. Allahu Akbar. Jadi banyak-banyaklah kita minta lindung Allah SWT. Minta pertolongan Allah Ta'ala, minta Allah selamatkan kita daripada, bermula daripada ni lagi. Daripada fitnah dunia ni. Masuk ke dalam kubur daripada azab kubur. Bila keluar itu masuk daripada, termasuk di kalangan orang-orang yang dilepaskan daripada hisab. Kalau hisab pun hisab yang yasirah, hisab yang sedikit.
dan kita dapat melintasi sirat dengan selamat, dan insya-Allah kita juga akan dapat masuk menjejaki kaki kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Insya-Allah kita akan sambung bincang kita yang terakhir dalam bab ini, iaitu syurga dan neraka, al-jannah wan nar.